tusukan yang ada pada Ibu Isabella Guzman sebanyak 151 kali. Isabella Guzman, she's accused of stabbing her mother in the face and neck more than 150 times. Assalamualaikum semua, selamat datang ke Amir's TV. Hari ni kisah yang aku nak ceritakan agak mengerikan dan agak menyedihkan. Kisah seorang remaja perempuan yang berumur 18 tahun yang cantik, lawa, tapi sayangnya dia membunuh ibu kandungnya sendiri, iaitu Isabella Guzman. Isabella Guzman. Isabella Guzman. Isabella Guzman. Isabella Guzman, 18 years Center old. of a brutal murder case. The alleged victim, her own mother. Dikatakan Isabella ni memang daripada kecil tak pernah ngam dengan ibunya. Lebih-lebih lagi ketika ibunya bercerai dengan bapa kandungnya. Masa tu memang Isabella ni makin kurang ajar lah dengan mak dia. Kiranya memang berjumpa asyik nak bergaduh je. Dan pada satu masa tu, ibunya berniat untuk kahwin lain dengan lelaki yang bernama Brian Hoy. Memang waktu tu dia tak boleh terima kenyataan lah. Dia memang marah sangat dengan mak dia. Dan mak Isabella Guzman ni mendapat satu email yang dipercayai oleh anaknya sendiri, Isabella Guzman, yang bertuliskan, "You will pay for this." Kiranya dia nak ancam mak dia lah, macam kau akan dapat balasan untuk ni. And then lepas dapat email tu, mak dia pun cemas lah kan. Mak dia pun terus call 911, ceritakan tentang email tu. And then polis pun datang ke tempat Isabella untuk nasihatkan dia jangan buat lagi benda-benda ni. Kalau tak, adalah kot polis akan buat kat dia. Dan kisah tragis ni bermula pada 28 Ogos 2013 ketika ibunya baru saja balik daripada kerja pada pukul 9.30 malam. Pada waktu tu, bapa tiri Isabella ni berada di meja makan untuk makan malam lah. Dan ibu Isabella ni balik je rumah, terus naik ke atas untuk mandi, bersihkan diri sebelum bersama dengan suaminya di meja makan. Dan tak lama lepas tu, bapa tiri Isabella ni dengar satu dentuman yang sangat kuat dekat atas. Dan suara jeritan isterinya memanggil namanya berulang kali. Bila dia dengar suara jeritan isterinya meminta tolong, of course lah dia terus berlari, bergegas naik ke atas untuk ambil tahu apa yang dah jadi, apa yang dah berlaku. Tapi pada masa tu, Isabella sempat perasan yang bapa tirinya bergegas naik ke atas untuk tengok keadaan. Dia terus tutup pintu bilik air dan menghalang bapa tirinya daripada masuk ke dalam. Pada masa tu, bapa tirinya memang tak boleh nak buat apa-apa. Dan pada bayangan aku, mungkin bapa tirinya ketuk pintu banyak kali dan cakap, "Open the door, please. Open the door. Open the goddamn door." Itu pada bayangan aku. Dan tak lama lepas tu, bapa tirinya nampak darah mengalir dekat bawah pintu bilik air. Dan bapa tirinya terus bergegas menelefon 911. Pada waktu polis dalam perjalanan, si Isabella ni sempat melarikan diri. Dia pergi ke pasar raya yang berdekatan. Tak silap aku, nama pasar raya tu H-Market. H-Mart. Tak sure. Tapi dia pergi ke sana untuk bersihkan diri. So korang bayangkanlah, dia masuk pasar raya tu dengan badan yang penuh dengan darah. Aku tak sure dia punya pekerja ataupun dia punya guard yang tanya dia kenapa dia kelihatan macam tu kan. Dia boleh cakap dia mangsa rogol. Dia melarikan diri daripada dirogol oleh seseorang. So pekerja atau guard kat sana benarkanlah dia gunakan tandas untuk bersihkan diri dia. Selepas Isabella ni bersihkan badan dia daripada darah-darah tu, guard atau pekerja pasar raya ni offer lah dia untuk hantar dia balik. Tapi dia tolak. Dia kata takut ayahnya marah bila dapat tahu hal ni. So nak dipendekkan cerita, 16 jam setelah kes pembunuhan, polis berjaya menangkap Isabella Guzman. Dan pada waktu pengadilan, barulah semua orang tahu macam mana Isabella Guzman ni membunuh ibu kandungnya. Isabella Guzman membunuh ibu kandungnya dengan menikam dan menusuk sebanyak 31 kali di muka dan 48 kali di leher ibunya. Korang bayangkan betapa kejamnya situasi tu. Baru cocok sekali pun korang rasa sakit je macam mana. Ini kan pula 31 kali dekat muka dan 48 kali dekat leher. Tapi kalau nak diikutkan total lah kan, 31 campur dengan 48 bersamaan 79 kali. Tapi pasukan forensik menyesahkan bahawa tusukan yang ada pada ibu Isabella Guzman
sebanyak 151 kali. Isabella Guzman, she's accused of stabbing her mother in the face and neck more than 150 times. Korang boleh bayangkan tak? Seorang anak menusuk ibu kandungnya sendiri sebanyak 150 kali. 151 kali. Korang tak rasa sedih ke? Serius, aku dengar benda ni, serius aku sedih gila. Sanggup seorang anak bunuh ibu kandungnya sendiri. Dengan keadaan yang kejam gila bagi aku. Memang kejam, terlampau kejam bagi aku. Ibu kandung. Serius lah. Dan ada lagi satu. Dia memukul kepala ibunya dengan kayu baseball. Korang boleh bayangkan tak? Aku cerita ni pun aku rasa sedih. Serius, aku tak sanggup dan aku tak boleh bayangkan seorang anak buat ibu dia macam tu. Dan pada masa pengadilan, dia dijatuhkan hukuman penjara tanpa jaminan. Tetapi dia dilepaskan daripada hukuman kerana didapati dia mengidap penyakit skizofrenia. Kalau korang nak tahulah kan, skizofrenia ni secara basic lah untuk korang tahu. Skizofrenia ni adalah salah satu penyakit mental. Kiranya dia akan berhalusinasi atau disolusi yang dia ada dekat alam dia lah. Benda paling senang yang aku boleh buat contoh macam cerita Joker lah. Dia selalu berhalusinasi, dia selalu disolusi. Means apa yang dilalu kat realiti ni tak sama macam apa yang dia nampak. Dia rasa macam orang sekeliling dia macam nak bunuh dia. Dia rasa macam orang sekeliling ni macam nak cederakan dia. So itulah sedikit sebanyak yang aku boleh kongsikan tentang skizofrenia. So jom kita balik-balik kepada kisah Isabella Guzman. Semasa doktor menyesahkan Isabella Guzman ni mengidap penyakit skizofrenia, doktor juga ada mendedahkan satu perkara yang aku tak sangka keluar daripada mulut seorang anak. Dia bercerita dekat doktor tu yang dia akan membunuh Yoon Min Hoy untuk menyelamatkan dunia. Dia akan membunuh ibu kandungnya untuk menyelamatkan dunia. Dan doktor juga mendedahkan dalam disolusi Isabella Guzman ni, Yoon Min Hoy bukanlah ibu kandungnya, tapi seorang watak penjahat dalam disolusi dia. Aku memang tak boleh nak bayangkan, maybe seumur hidup aku tak pernah jumpa orang yang ada mental illness ni, yang ada penyakit ni, yang dapat dengan aku. Aku tak tahu betapa agresifnya diorang akan jadi. Aku tak tahu macam mana peribadi diorang. Serius aku tak boleh nak cakap apa-apa. Aku terkaku dengan cerita ni. Aku boleh katakan dia seorang remaja yang berumur 18 tahun, yang agak cantik, yang agak manis, yang kita tak sangka yang dia ada penyakit tu. Siapa-siapa pun tak akan sangka yang dia ada penyakit skizofrenia tu. Pada aku tak tahulah aku nak rasa marah ke sebab pengadilan tak buat tindakan apa-apa. Aku tak tahu aku nak rasa sedih ke. Aku tak tahu nak rasa kesian ke dekat Isabella ni. Serius aku tak tahu. Dia buat kita rasa bersalah untuk buat keputusan kita kan, untuk buat kita punya aku tak tahu serius aku tak tahu. I still can't believe it. I thought that I made progress, but obviously it didn't do nothing because hours later then this thing happened. Prosecutors say in the days leading up to Yoon Mi Hoy's brutal murder, Guzman allegedly yelled at her and spit in her face and reportedly via email sent a clear message, "You will pay." A teenager who looks more like a model than a murder suspect, now behind bars. Ryan Hoy telling police his wife went upstairs to take a shower. He heard a thump, ran up, and saw blood oozing out from under the bathroom door. When he tried to enter, he told police Isabella Guzman pushed the door shut. The affidavit states that he ran down to get a cell phone and heard his wife yell, "Jehovah!" Then the door opened. He saw Guzman walk out with a knife at her right side, staring straight ahead and not saying a word. So aku rasa itu je video kita untuk kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa hit that like button, hit that subscribe button, okay? Jangan lupa share, comment and turn on the notification bell untuk korang tak terlepas video-video yang aku post. Dan aku harap korang suka dengan topik kita kali ni.
Serius, lama gila aku buat research, lama gila aku study benda ni untuk bahaskan dekat korang. Aku harap korang suka video ni. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang support aku, yang subscribe dekat channel ni, yang dengar aku membebel setiap minggu, dengar cover lagu aku. Aku tak tahulah sedap ke tak, korang yang jadi judge. So, sedap ke tak, korang komen Maybe aku boleh improve diri aku, improve aku punya cover lagu, improve aku punya storytelling, improve aku punya video-video fakta. Akan datang video fakta aku tak banyak lagi, ada satu je. I love you all. See you in the next video. Bye.